رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وأتم لساننا ويفقهوا قولنا. Alhamdulillah kita sambung pada katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salati. Artinya samaikan oleh kamu akan segala saf kamu, bahwasanya menyamakan segala saf itu daripada mendirikan sembahyang. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis salati. Artinya, terjemahan, samaikan oleh kamu. Kamu itu ialah orang-orang yang sembahyang berjemaah. Samai oleh kamu. Sawu. Pada bahasa Arab, sawu. Samaikan oleh kamu. Kamu itu dituju kepada orang-orang yang sembahyang berjamaah, sekiranya makmum itu 2 orang ke atas. Akan segala saf kamu. Akan segala saf kamu. Dia terjemah daripada bahasa Arab, sufufakum. Sufufakum tu kalau nisbah pada bahasa Arab, jamak taksir daripada saf. Maknanya beberapa saf, segala saf, maknanya beberapa saf. Didatangkan dengan jamak, dengan segala saf itu menilik kepada ghalib. Menilik kepada ghalib bahwasanya apabila didirikan jemaah itu, para makmum itu ramai, sehingga dapat beberapa saf. Tetapi yang dimaksud itu, saf itu terjadi apabila makmum itu 2 orang ke atas. Sekiranya kalau seorang imam artinya seorang makmum, maka tidak ada saf bagi makmum. Tetapi Nabi sebut katanya segala saf itu tilik pada ghalib. Biasanya kalau kita berjemaah itu ramai para makmum sehingga dapat beberapa saf. Tapi yang maksudnya apabila kita sembahyang berjemaah, makmum itu 2 orang ke atas, maka pihak makmum itu mesti membetulkan barisannya. Samai oleh kamu akan segala saf kamu. Bahwasanya, yakni kerana bahwasanya, sebab apakah disuruhkan menyamakan saf kamu apabila kamu itu jadi makmum, bahwasanya, yakni kerana bahwasanya menyamaikan segala saf itu. Perbuatan menyamakan saf itu daripada mendirikan sembahyang. Min iqamatis salati. Jadi daripada ini setengah daripada kerjaan-kerjaan yang mempenuhkan sembahyang.
setengah daripada perkara-perkara yang mempenuhkan sembahyang. Jadi sembahyang jemaah kita tak akan sepenuh sekiranya kalau saf itu tidak dibetulkan. Kalau tu nak bagi sepenuhkan saf, nak bagi sepenuhkan sembahyang kita itu mesti pihak makmum membetulkan saf. Itu maksudnya. Dan bersabda Nabi SAW, bersamaan oleh kamu, nascaya bersamaan oleh segala hati kamu. Dan bersentuh-sentuh kamu, nascaya berkasihani berkasih-kasihani kamu. Itu sebuah hadis yang lain pula pada menyatakan kelebihan membetulkan saf di dalam jemaah. Dan bersabda Nabi SAW, bersamaan oleh kamu, mana membetulkan saf. Membetulkan saf, anak bersamaan oleh kamu membetulkan saf dengan bawahnya sama tumit dengan tumit. Tidak ada yang dulu, tidak ada yang ke depan, tidak ada yang ke belakang. Nascaya bersamaan oleh segala hati kamu. Nabi katanya kita mesti menyamakan saf apabila kita bersembahyang berjemaah. Nascaya bersamaan oleh hati kamu. Maksudnya apabila jemaah itu sembahyang berjemaah, padahalnya mereka membetulkan saf. Itu menunjuk alamat bahwasanya segala hati mereka itu dah satu. Sekiranya mana-mana jemaah tidak membetulkan saf, itu alamat bahwasanya hati dia tu, hati jemaah itu tidak bersatu. Jadi tak dapat tidaklah satu hikmah daripada membetulkan saf. Di sini nak isyarat bahwasanya hikmat disuruhkan kita membetulkan saf supaya lama kelamaan apabila kita sembahyang dalam keadaan berjemaah, dalam keadaan betulkan saf, maka ahli jemaah itu dengan keadaan betulkan saf itu hati dia itu akan jadi satu. Tak jadi berpecahan, tidak ada perbatahan, tidak ada perkelahian di antara jemaah-jemaah itu. Selorong semuanya. Dan bersentuh-sentuh kamu dan bersentuh-sentuh kamu. Pendirian kita di dalam saf, berdiri kita pada saf itu mesti bersentuh antara satu sama lain, bahu ke bahu. Bahu kita bersentuh dengan bahu kawan kita sebelah kiri kita dan sebelah kanan kita. Ini isyarat katanya dua perkara yang ditutup di dalam saf sembahyang. Satunya saf mesti sama, tidak ada yang terdulu, yang ke depan, tidak ada yang ke belakang. Dan satu perkara lagi yang tutup kita buat dalam masa kita berdiri dalam saf itu ialah merapatkan. Tidak ada ruang, tidak ada kosong di antara satu sama lain. Mana bahu kita dan bahu kawan kita sebelah kanan kita, sebelah kiri kita itu dah jadi bersentuh antara satu sama lain. Kemudian hikmat Nabi suruh bersentuh setengah kepada setengah, dan bersentuh-sentuh kamu, mana sentuh kita sentuh dengan dia, dia sentuh dengan kita, bahu kita dengan bahu dia itu bersentuh-sentuh. Nascaya berkasihani kamu. Ini hikmah. Nascaya berkasihani kamu. Nascaya timbul sifat kasih sayang antara satu sama lain. Apabila kita sembahyang saf itu
Sembahyang Jumaat di dalam saf itu kita bersentuh antara satu sama lain akan timbulkan sifat berkasih sayang antara satu sama lain. Itu hikmah. Di dalam sebuah hadis ini Nabi sebutkan bahwasanya hikmat disuruhkan membetulkan saf dan hikmat merapat-rapat akan saf. Tujuan dia ni supaya dapat bersatu hati dan supaya dapat berkasihan antara satu sama lain. Itu hikmat yang perkara yang terhasil apabila kita sembahyang di dalam saf itu kita membetulkan hati. Membetulkan saf membawa kepada hasil menyatukan hati. Dan apabila kita merapat di dalam saf akan timbulkan sifat kasih sayang antara satu sama lain. Seterusnya, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diri oleh kamu akan segala saf dan membatali oleh kamu antara segala bahu, tutup olehmu akan celah-celah dan lembut oleh kamu dengan segala tangan dan lembut oleh kamu dengan segala tangan segala saudara kamu. Jangan kamu tinggal akan segala lubang syaitan. Dan barang siapa mengubahkan dia oleh Allah, dan barang siapa memutuskan dia oleh Allah. Ini sebuah hadis yang lain pula. Nabi katanya, diri oleh kamu akan segala saf. Dirikan oleh kamu akan segala saf. Maknanya hendak kita mengadakan saf. Apabila kita sembahyang dalam keadaan berjemaah, mesti diadakan saf-saf. Jangan kita sembahyang masing-masing duduk seperti masa kita sembahyang sunat. Orang ni sembahyang di sini, orang ni sembahyang di bucu ni, orang ni sembahyang kat tiang ni, orang ni sembahyang di sini. Itu masing-masing duduk itu maknanya tidak mendirikan saf. Itu tak apalah kalau kita sembahyang sunat masing-masing. Tetapi apabila kita sembahyang berjemaah, mesti kita mendirikan, menimbulkan saf, membuatkan saf. Apabila kita dah buat saf, satu perkara tutup pula selepas pada kita buat saf, dan betuli oleh kamu antara segala bahu. Dan betuli oleh kamu itu ialah orang yang duduk di dalam saf antara segala bahu-bahu. Antara segala bahu, maknanya bahu betul sama-sama bahu. Bahu kita dan bahu orang yang sebelah kita ni mesti sama dengan kita. Tidaklah kita duduk depan, dia belakang, mesti disamakan. Tutup oleh kamu akan celah-celah, saddul furat. Tutup oleh kamu akan celah-celah, ruang-ruang, tempat kosong. Tutup oleh kamu akan celah-celah di antara kita dengan dia tu, di antara kita dengan kawan kita sebelah tepi kita, tak kira kanan dan kiri, mesti dirapatkan supaya tidak timbul, tidak jadi celah-celah, tidak ada celah-celah kosong-kosong. Dan lembut oleh kamu dengan segala tangan akan dan lembut oleh kamu dengan segala tangan segala saudara kamu.
segala saudara kamu itu maf'ulun bih bagi lembut. Lembut mana berlemah lembut, pulihkan. Bahasa kita berlemah lembut. Layyinu, hendak berlemah lembut oleh kamu dengan segala tangan. Tangan kita pada masa kita berdiri, kita letak tangan di bawah dada atas pada pusat. Lembut akan segala saudara kamu, yakni akan segala saudara kamu. Jadi pada masa kita berdiri di dalam saf, mestilah memanglah tangan kita letak di bawah dada atas pada pusat, maka siku kita itu agaknya tidak mengganggukan akan kawan kita, saudara kita yang ada di sebelah tepi kita. Lebih-lebih lagi sebelah kanan, sebelah kiri kita. Supaya kita duduk di dalam saf, maka tangan kita itu tidak mengganggu akan saudara kita sebelah tepi kita. Lebih-lebih lagi saudara kita yang ada di dalam saf yang sebelah kiri. Jadi jangan kita bukakan tangan kita jadi luas sangat sehingga mengganggukan akan saudara kita yang ada di sebelah tepi kita. Itu maksud katanya dan lembut oleh kamu dengan segala tangan segala saudara kamu, akan segala saudara kamu yang ada di sebelah kamu, sebelah kiri atau sebelah kanan kita. Sebab maknanya kita mesti jaga jangan jadikan tangan kita itu menyakiti, mengganggukan kawan saudara yang ada di sebelah kita. Itu maksud katanya lembut oleh kamu dengan segala tangan segala saudara. Itu satu makna yang dihurai oleh ulama bahwasanya pada masa kita berdiri di dalam saf, tangan kita jangan ganggukan kawan kita, tidak menyakiti akan kawan kita. Jangan kita terlalu buka luas siku kita sehingga tersinggung akan orang yang sebelah. Dan jangan kamu tinggalkan segala lubang. Lubang artinya celah atau ruang-ruang. Dan jangan kamu tinggalkan segala lubang. Tinggal syaitan. Maksudnya jangan kita mesti memenuhkan tempat kosong di dalam saf. Sekiranya kalau ada tempat yang kosong, yang ruang di celah-celah saf, mesti kita memenuhkan, mesti kita merapatkan di dalam saf. Janganlah kita biarkan tempat kosong itu ada ruang, ada celah-celah di antara saf. Dengan sebab kalau ada tempat kosong di celah-celah saf itu diselangi oleh syaitan. Jadi syaitan masuk menyelangi di dalam saf. Sekiranya kalau ada ruang-ruang, ada tempat kosong di antara saf, antara satu sama satu. Maka sekiranya kalau ada tempat kosong itu, maka diselangi oleh syaitan. Apabila diselangi oleh syaitan, maka memanglah sembahyang kita itu diganggu oleh syaitan. Dan barang siapa mengubahkan saf, dan barang siapa mengubahkan saf, mana tidak membetulkan saf. Dan barang siapa menghubungkan saf, dan barang siapa menghubungkan saf, menghubungkan dia oleh Allah. Hubung, kita panggil apa dia? Sambung. Barang siapa man wasalah, dan barang siapa menghubungkan saf, mensambungkan saf. Jadi kita apabila kita datang kepada tempat berjemaah, saf sebelah akhir itu belum penuh lagi. Saf yang sebelah akhir, sebelah belakang belum penuh lagi. Maka kita memenuhkan saf. Kita datang di belakang, tengok saf di belakang, yang sebelah belakang itu belum penuh lagi, kita tidak buat saf yang lain, hanya kita memenuhkan saf itu. Maka dan juga begitu juga sekiranya kalau saf sebelah depan pada kita itu belum penuh lagi, kita pun memenuhkan saf sebelah depan.
Itu maknanya menghubungkan akan saf. Siapa-siapa menghubungkan saf, mana memenuhkan saf, mesambungkan saf, jawabnya menghubungkan dia oleh Allah. Wasalahullah. Menghubungkan dia oleh Allah. Mana menghubungkan dia oleh Allah dengan rahmat. Menghubungkan dia oleh Allah, yakni dengan rahmatnya. Menghubungkan dia oleh Allah, yakni menghubungkan dia oleh Allah dengan rahmatnya, rahmat Allah, dan dengan mendekat oleh Allah akan orang itu kepada tempat-tempat bagi orang-orang yang baik. Jadi maksudnya apabila kita memenuhkan saf yang belum penuh lagi, itu mana kita mensambungkan saf, nescaya Allah Taala mensambungkan kepada kita dengan rahmat-Nya. Mana Allah Taala bagi rahmat kepada kita. Allah Taala menghubungkan kepada kita dengan rahmat-Nya. Mana Allah Taala bagi rahmat kepada kita, Allah Taala beri rahmat kepada kita, dan juga Allah Taala mendekatkan kita kepada peringkat-peringkat orang yang baik-baik. Mana kalau dalam huraian bahasa Arab, mana wasalahullahu bi rahmati wa qurbihi min manazilil awrad. Wasalahullahu bi rahmatihi wa qurbihi min manazilil abrar. Mana Allah Ta'ala menghubungkan kita dengan rahmatnya, Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, dan Allah Ta'ala mendekatkan kita kepada peringkat-peringkat orang-orang yang baik-baik. Dengan sebab saf yang, dengan sebab munasabahlah, dengan sebabnya saf yang pertama lebih afdal daripada saf yang kedua, saf yang kedua lebih afdal daripada saf yang ketiga, hingga seterusnya. Maka sekiranya kalau kita menghubungkan saf, kita memenuhkan saf yang sekiranya saf sebelah depan itu belum penuh, kita memenuhkan. Maknanya kita masuk duduk bersama dengan orang yang lebih pada kita. Sebab kita kalau duduk di saf yang kedua, saf yang kedua dia kurang sedikit daripada saf yang pertama. Sekiranya kalau saf yang pertama ada celah lagi, ada ruang lagi, kita memenuhkan. Maka kita masuk bersama dengan saf yang pertama yang lebih pada saf yang kedua. Itu munasabahnya Allah Ta'ala menghubungkan kita, mensambungkan kita dengan rahmat. Allah Ta'ala mendapatkan rahmat kepada kita, dan Allah Ta'ala mendekatkan kita kepada peringkat-peringkat orang yang al-abrar, orang yang baik-baik. Itu siapa yang memenuhkan saf, menghubungkan saf, mensambungkan saf. Kelebihannya begitu. Dan barang siapa memutuskan saf, dan barang siapa memutuskan saf, dan siapa-siapa memutus akan saf. Apa maksud dengan memutuskan saf? Maknanya memutuskan saf itu dengan maknanya dia sudah ada di dalam saf. Dia sudah ada di dalam saf. Dia duduk di dalam saf. Tetapi dia keluar dari saf, keluar daripada saf itu dengan tidak ada keuzuran. Dia dah ada di dalam saf, tak kira dah saf mana-mana pun, saf yang pertama atau saf yang kedua, ataunya hingga ke belakang, dia sekarang dah duduk di dalam saf. Jadi tapi dalam sembahyang, dia di dalam sembahyang berjemaah jadi makmum, duduk di dalam saf. Tiba-tiba dia keluar daripada saf itu, dia undur ke belakang dengan tidak ada keuzuran. Tetapi kalau sebaliknya, kalau dia dah ada di dalam saf, tiba-tiba terbatal sembahyang dia, maka itu terpaksa dia keluar daripada saf. Terpaksa dia keluar daripada saf sebab sembahyang dia dah batal. Ni fardunya, masalahnya dia sembahyang dia tidak batal, dia dah ada di dalam saf, sembahyang dia tidak batal. Tiba-tiba dia keluar daripada saf, naik ke depan,
apa artinya undur ke belakang, keluar daripada saf dengan tidak ada apa-apa penguzuran yang membolehkan keluar pada saf. Itu maksudnya siapa-siapa memutuskan saf. Itu satu makna, satu rupa daripada memutuskan saf. Artinya satu makna lagi, maknanya dia datang kepada saf. Dia datang pada tempat sembahyang jemaah, saf yang sebelah depan dia belum penuh lagi, dia mengadakan saf yang baru pula. Saf yang sebelah depan belum penuh lagi, tetapi dia mengadakan saf yang baru pula. Maka itu pun makna memutuskan saf itu. Artinya dia dah masuk di dalam saf tetapi tidak merapatkan antara satu sama lain. Antara orang sebelah kanan dia, sebelah kiri dia. Dia dah masuk di dalam saf tetapi tidak merapatkan antara satu sama lain. Itu pun makna dia memutuskan saf juga. Dan barang siapa memutuskan saf dengan maknanya, dengan rupanya begitu tadi, makna yang pertama, rupa yang pertama, dia dah ada di dalam saf, tetapi dia keluar daripada saf, duduk seorang-seorang dengan tidak ada penguzuran. Artinya dia tidak memenuhkan saf yang di depan serta dia mengadakan saf yang baru di sebelah belakang. Artinya dia sengaja mengadakan ruang-ruang di antara saf-saf. Tidak rapat. Kalau ada dengan tidak ada saja. Malaikat diselangi oleh tiang permasalahan, artinya suatu benda yang tak boleh merapatkan saf, itu dikatakan ada keuzuran. Sekiranya masuk di dalam kata dia ni orang yang memutuskan saf, apa tindakan di atas dia? Nescaya memutuskan dia oleh Allah. Memutuskan dia oleh Allah. Itu jawab. Memutuskan dia oleh Allah. Dengan maknanya menjauhkan dia oleh Allah daripada pahalanya dan rahmat. Memutuskan dia oleh Allah, maknanya menjauhkan dia daripada pahala. Orang ni Tuhan tak beri pahala kepada dia. Memutuskan dia oleh Allah, maknanya menjauhkan dia oleh Allah daripada pahala dan rahmat yang lebih-lebih. Maknanya bila memutuskan dia oleh Allah, maknanya menjauhkan dia oleh Allah daripada pahala dan rahmat yang lebih. Jadi itu denaannya. Itu maksudnya dia dengan sebab bukan memutus, dia tak jadi dendaan yang besar lah, cuma dia memutus oleh Allah Ta'ala tak beri pahala kepada dia. Pahala Jumaah itu Tuhan tak beri sebab dia tak memenuhkan saf. Pahala Jumaah sebab setengah daripada syarat nak dapat pahala Jumaah itu dia tidak, dia memenuhkan saf, dia membetulkan saf. Sekiranya kalau tidak membetulkan saf, tidak memenuhkan saf, maka tak dapat pahala berjemaah. Itu maksudnya memutus oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi pahala berjemaah kepada dia. Dan Allah Ta'ala tak bagi rahmat yang lebih kepada dia. Rahmat sikit-sikit tu boleh lah. Dengan sebab dia pun usfah datang kepada tempat sembahyang Jumaah. Cumanya salah silap dianya tidak memutuskan saf. Maka rahmat yang lebih-lebih Allah Ta'ala tak bagi kepada dia. Tak menafi katanya, bukan katanya tak dapat langsung tak dapat langsung rahmat kepada dia, memang dapat juga, tapi rahmat tu sikit-sikit saja. Nikmat rahmat yang banyak-banyak, yang besar-besar, itu Allah Ta'ala tak bagi kepada dia. Itu maksud kata memutuskan dia oleh Allah Ta'ala. Bukan maksud Allah Ta'ala murka kepada dia, Allah Ta'ala tarik rahmat, tak bagi langsung kepada rahmat kepada dia, bukan maksudnya begitu. Dengan sebab ini semata-mata tinggalkan perkara yang sunat saja. Bukan meninggalkan perkara yang wajib.
Sebab semuanya membetulkan sah, merapatkan sah itu setengah daripada fadail, perkara-perkara yang sunat. Maka sekiranya kalau tinggal benda sunat tu apa dia? Rugi ya. Tidak ada sesaan, tidak ada dendaan. Hanya membawa kepada jadi kerugian. Itu saja. Itu maksud kata memutuskan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi pahala, Allah Ta'ala tak bagi rahmat yang lebih-lebih, yang banyak-banyak, yang selesai kepada dia, Allah Ta'ala tak bagi. Sekiranya nak denda, untuk jadi balasan pada dia, memutuskan sah. Dan diriwayat daripada Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, dan diriwayat daripada Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, kata Barra, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ia pada pihak saf dan menyamai ia antara segala dada kaum dan segala bau mereka, dan bersabda ia, jangan bersalah-salahan kamu, maka jadi bersalahan segala hati kamu. Bahwasa Allah Ta'ala dan segala malaikatnya menselawat mereka itu atas saf yang pertama. Dan firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna. Diceritakan daripada Al-Barra. Mana hadis yang tersebut tadi lagi akan datang ini diriwayat daripada seorang sahabat nama Al-Barra ibni Azib. Dialah yang cerita daripada Nabi. Kata Barra, adalah Rasulullah SAW, adalah Rasulullah pada suatu hari datang ia, ya Rasulullah, datang pada pihak saf, datang menuju kepada saf, datang ya Nabi pada pihak saf, mana Nabi tuju kepada saf sahabat-sahabat. Apabila Nabi datang kepada saf dan menyamu ia Nabi antara segala dada kaum. Kaum itu ialah sahabat yang ada di dalam saf. Itu cara Nabi mengajarkan bahawasanya cara membetulkan saf. Nabi tidak selain pada Nabi suruh dengan perkataan, Nabi menyampaikan dengan perkataan, dan juga Nabi menyampaikan dengan perbuatan. Maka ini Nabi menyampaikan dengan sunat, membetulkan saf dengan cara perbuatan. Nabi datang kepada saf, lalu dia tu lalulah Nabi itu menyamakan segala dada-dada bagi kaum. Boleh jadi orang yang ada di dalam saf itu dada setengah orang tu ke depan, naik ke depan, setengah itu turun ke belakang. Jadi mana saf tu tak betul. Maka Nabi datang untuk nak membetulkan saf, lalu itu dia yang ke depan tolak turun ke belakang, yang turun ke belakang tolak naik ke depan. Untuk jadi samakan saf-saf. Dan segala bau mereka itu. Jadi ini isyarat kepada mana rapat. Mana rapat akan saf, menyamakan segala dada itu betul. Dan segala bau, mana menyamakan segala bau, merapatkan bau dan membetulkan. Selepas pada Nabi menyamakan dada dan bau, maka Nabi pun bersabda, dan bersabda ya Nabi, supaya
menyatakan apa hikmah yang Nabi buat begitu tadi. Dia datang-datang kepada saf, membetulkan dada, membetulkan bahu sahabat. Jadi selepas pada membetul dan membetulkan itu, barangkalinya setengah sahabat tu tak faham, tak tahu kenapa Nabi buat begini. Nabi buat begini membetulkan tadi tu, maka Nabi bersabda mudah-mudahan supaya sahabat itu dapat tahu tujuan dia buat begitunya apa tujuan, apa hikmah. Dan bersabdanya ya Nabi, jangan bersalahan kamu, jangan bersalahan kamu, mana jangan bersalahan kamu, yakni pada saf kamu. Jangan bersalahan kamu, yakni pada saf kamu. Jangan bersalahan tu, jangan buat jadi tak betul saf. Saf mesti betul, jangan tak betul. Bersalahan, jangan tak betul saf. Maka jadi bersalahan segala hati kamu. Ini sama dengan tadi. Tadi Nabi katanya apabila kita membetulkan saf, hati kita akan jadi bersatu. Hati kita akan bersatu. Maka sekiranya kalau saf tidak betul, maka akibatnya lama kelamaan itu hati-hati mereka itu akan jadi bersalahan. Begitu aku begini, tak jadi selorong, susahlah nak buat apa-apa perkara tu sebab hati tak satu kepala. Apabila kita membetulkan saf, Allah Ta'ala jadikan kita bersatu hati, satu kepala. Apabila jadi bersalahan, maka jadi bersalahanlah oleh fikiran-fikiran. Susah nak dapat kejayaan. Maka jadi bersalah-salahan segala hati kamu. Ya, memanglah gitu. Apabila kita nak membetulkan saf itu, jadi kita jaga kawan kita, saudara kita jaga kita. Jadi apabila begitu, datang dalam saf, dah tahu masing-masing. Dah kita membetul dengan dia membetulkan dengan kita. Jadi kita hendak membetul, dia pun hendak membetul. Itu menunjukkan kita dah satu hati dengan dia. Kalau masuk di dalam saf, aku nak duduk di sini bawah sikit, ke bawah sikit, aku nak seorang ni nak duduk naik ke depan sikit, masing-masing nak duduk. Jadi tak ada katanya kita nak betul dengan dia nak betul dengan kita nak duduk sini, kita tak peduli pada dia nak duduk di situ, dia tak heran kepada kita. Itu lama-lama kelamaan tu membawa kepada jadi perpecahan antara jemaah-jemaah. Itu hikmah. Bahwasa Allah dan segala malaikatnya, malaikat Allah menselawat mereka itu atas saf yang pertama. Ini nak menyatakan kelebihan saf yang pertama. Ini nak menyatakan kelebihan saf yang pertama. Kelebihan saf yang pertama sebab itulah Nabi katanya sekiranya kalau kita tahu kelebihan yang ada pada saf yang pertama, nasya berhubung oleh segala manusia sampai bergaduh antara satu sama lain untuk nak menghubungkan akal saf yang pertama. Maka ini setengah daripada kelebihan bagi saf yang pertama. Nabi katanya bahwasa Allah Ta'ala dan segala malaikatnya, malaikat Allah Ta'ala meselawat mereka itu atas saf yang pertama. Maksudnya samalah dengan innallaha, nak sama dengan ayat katanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Pada masa Bilal mengucap belum pada nak berkhutbah Jumaat. Cumanya di ayat itu berselawat kepada Nabi, adapun di sini berselawat kepada orang yang duduk di dalam saf yang pertama. Tetapi maksudnya bahwasa Allah Ta'ala dan segala malaikatnya, malaikat Allah berselawat mereka itu, Allah dan malaikat atas saf yang pertama.
Maka apa maksudnya? Maka ini mesti kita kembali kepada makna selawat. Apakah makna selawat? Maka kita maklum bahawasanya selawat kalau datang daripada Allah, maknanya memberi rahmat. Rahmat daripada Allah ialah makna rahmat. Salat daripada malaikat makna istighfar, menuntut ampun, meminta ampun. Jadi maksudnya siapa-siapa yang duduk di dalam saf yang pertama, orang yang duduk di dalam saf yang pertama, tetapi mesti dikaitkan orang yang duduk di dalam saf yang pertama, yang membetulkan saf, yang merapatkan saf. Maknanya gitu. Orang mereka yang ada di dalam saf yang pertama, tetapi saf yang pertama itu saf yang betul, saf yang pertama itu yang betul, yang rapat. Maka Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang duduk di dalam saf yang pertama itu, dan malaikat juga sentiasa meminta ampun kepada mereka yang duduk di dalam saf yang pertama. Allah Ta'ala berselawat kepada mereka yang duduk dalam saf yang pertama, mana Allah Ta'ala sentiasa memberi rahmat kepada mereka yang duduk dalam saf yang pertama selama mana dia duduk di dalam saf. Dan begitu juga para malaikat minta ampun akan dosa daripada Allah akan segala dosa bagi mereka yang ada dalam saf yang pertama. Itu kelebihan saf yang pertama. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Artinya, maka bermula wail itu bagi segala mereka yang sembahyang, yang mula mereka itu daripada sembahyang mereka itu lalai sekaliannya. Bermula will itu apa dia? Nanti dia akan menyata. Will itu bagi mereka, bagi segala mereka yang sembahyang. Itu mana will itu disediakan untuk orang yang sembahyang. Will itu sebagaimana kata akan datang satu tempat yang luas di dalam neraka, satu tempat yang luas di dalam neraka Jahannam, itu disediakan untuk nak mendendakan, untuk nak mengazabkan orang-orang yang sembahyang. Untuk nak mengazabkan orang-orang yang sembahyang. Orang sembahyang mana yang disediakan will untuk nak azabkan mereka? Orang sembahyang yang bermula mereka itu segala mereka yang sembahyang daripada sembahyang mereka itu lalai sekalian. Jadi bermula mereka itu lalai sekalian mereka itu daripada sembahyang. Sembahyang padahalnya lalai mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Nanti tengok dulu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wil itu satu wadi. Satu wadi, yakni satu tempat yang luas di dalam neraka Jahannam. Maknanya kena kepada wil itu satu wadi, yakni satu tempat yang luas yang ada di dalam neraka Jahannam, yang minta berlindung oleh neraka Jahannam daripada panasnya, yang minta berlindung oleh neraka Jahannam daripada panasnya. Jadi wil itu tempat yang sangat panas sehingga neraka Jahannam sendiri pun minta lepas juga daripada panasan yang ada dalam wil itu. Sehingga neraka Jahannam sendiri minta wil lepas. Minta bagi jauh wil lepas juga daripada panas yang ada dalam wil itu. Dan iaitulah tempat kediaman mereka yang mutaakhirkan sembahyang daripada waktunya. Dan iaitulah will tadi.
satu tempat yang luar yang ada dalam neraka jahanam yang disediakan mereka yang lalai daripada sembahyang mereka itu. Tapi apa maksud lalai daripada sembahyang? Maka tengok dia tafsir katanya, dan iaitulah wil itu tempat kediaman, tempat duduk, tempat menginap bagi mereka yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Itu maksud kata lalai. Bukan lalai hati tidak khusyuk. Itu menghilangkan pahala. Itu bukan dia. Jadi maknanya will itu disediakan untuk nak mengazabkan orang yang sembahyang juga, tetapi dia sembahyang di luar waktu, selepas pada habis waktu. Masuk waktu zuhur, dia tak sembahyang zuhur di dalam waktu zuhur. Nanti malam ni dia qada. Jadi salah mereka itu tentang apa dia? Tidak sembahyang di dalam waktu. Apabila dia tidak sembahyang di dalam waktu dengan tidak ada keuzuran, maka will itulah tempat balasan bagi mereka. Maka inilah kita boleh tahu bahawasanya alladhi, orang yang sembahyang yang mana akan diisikan dalam neraka dalam will ialah orang yang membiarkan waktu sembahyang terlepas dengan tidak sembahyang di dalam waktu. Bukan maksud katanya orang itu dia sembahyang tetapi lalai di dalam lalai hati dia daripada khusyuk. Itu bukan dia. Sebab bahawasanya khusyuk dan khusyuk hadir hati dalam sembahyang itu setengah daripada perkara yang mempenuhkan sembahyang, setengah daripada perkara yang mempenuhkan sembahyang. Maka sekiranya kalau siapa sembahyang tidak khusyuk, maka tidak dapat pahala. Tetapi sembahyang itu dah lepas daripada tuntutan. Tidak berdosa dengan sebab tak sembahyang itu, tidak sebab dia tak sembahyang. Sebab sembahyang itu apabila cukup dengan syarat, cukup dengan rukun, dah lepas daripada tuntutan. Lepas pada wajib, lepas pada azab, tak sembahyang. Apabila sepenuh dengan syarat, dengan rukun. Nak dapat pahala atau tak dapat pahala, maka itulah khusyuk atau tidak. Dia dalam sembahyang, dia hadir atau tidak, hati dia tenang atau tidak, hati dia dalam sembahyang. Maka itu fasa nak ambil pahala. Maka kita boleh tahu bahawasanya lalai itu maknanya membiarkan terlepas, terhabis waktu dengan tidak sembahyang di dalam waktu dengan tidak ada keuzuran. Bukan makna lalai tidak khusyuk, bukan. Maka untuk minggu ni kita akhir pada katanya, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal muslimi wal musyriki illa tarkus salat. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح العارفين وبارك لنا من ذكر الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم نستغفرك كما قرأنا وما فصلنا من سمعنا واربط بيننا والتحقيق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.